Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, iaitu membahas kitab Ghathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah. Baik. Jadi kita sambung pembahasan kita berkenaan dengan isti'adah. Baik, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مجعك. Nabi SAW telah menghimpunkan di antara isti'adah daripada dua perkara, iaitulah permohonan perlindungan, permintaan untuk meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dua perkara, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh beliau daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sesuatu yang aku boleh ucapkannya ketika aku berada di waktu pagi dan petang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar, katakan Allahumma, atau ucapkanlah Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui tentang alam ghaib dan juga alam nyata, fatiras samawati wal ardi, mencipta langit dan bumi, rabb kulli syai'in wa malikah, Tuhan bagi segala sesuatu dan pemiliknya, wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau, a'udzubika min syarri nafsi. Di sini poin dia, a'udzubika min syarri nafsi, maksudnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada keburukan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan aku memohon perlindungan daripada keburukan syaitan dan sekutunya. Wa syirkihi, dia boleh baca dua lah, wa min syarri syaitani wa syarakih ataupun wa syirkihi. Syarakihi iaitulah dia punya perangkap, syarakihi, ini sebab itu dia katakan asyirku, syarakul asyraq ataupun syirkul isyraq, ataupun disebutkan syirik itu sebagai kita kata perangkap syaitan, perangkap syaitan, atau disebutkan juga dibaca dengan dua lah, maksudnya kita boleh baca syirkihi ataupun syarakihi. Syirkihi maksudnya kesyirikannya, ini kesyirikan yang dibawa oleh syaitan. Syarakihi maksudnya perangkap-perangkap yang dibawa oleh syaitan untuk menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Bid'ah antaranya adalah syarakil syirk ataupun syarakil isyraq ataupun syarakil syaitan. Bid'ah adalah perangkap yang boleh menjatuhkan seseorang, perangkap syaitan yang boleh menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Jadi itu maksud bacaan kalau kita baca dengan syarakihi dengan syirkihi. Jadi dalam hadis ini, doa yang ataupun zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq ini terkandungnya isti'adzah daripada dua perkara.
Iaitulah perkara pertama, iaitulah keburukan diri kita. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Dan daripada keburukan ataupun kejahatan syaitan dan juga syirik yang dibawanya, ataupun perangkap yang dibawanya yang boleh membawa menjatuhkan kita atau menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Maksiat juga adalah perangkap syaitan yang akan membawa kepada kesyirikan. Bid'ah juga, bid'ah yang paling utamalah, iaitulah yang boleh menarik dan juga menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Sebab itulah para ulama ketika membahaskan berkenaan dengan bahayanya bid'ah, antaranya bid'ah dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Dan dia adalah perangkap dan juga kita kata apa, perangkap syaitan untuk merangkap manusia untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Sebab itulah dalam zikir ini kita minta perlindungan daripada dua perkara. Baik, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan mohon perlindungan daripada Allah SWT pada jiwa kita. Iaitulah an aqtarifa nafsi su'an, maksudnya di sini ialah apa dia? Dan daripada kejahatan yang aku lakukan terhadap diriku sendiri, dan yang aku lakukan kejahatan yang aku lakukan terhadap diriku sendiri. An aqtarifa ala nafsi su'an, itulah yang aku menjerumuskan diri aku sendiri ke dalam kejahatan. Au ajurrahu ila muslim, ataupun kejahatan yang aku lakukan yang menyebabkan memudaratkan orang lain. Ajurrahu ila muslim, ataupun kejahatan yang aku menjadi punca atau sebab yang menyebabkan kejahatan itu tertimpa ke atas muslim, kepada orang lain. Baik. Jadi maksudnya di sini dua perkara yang kita minta Nabi SAW ajarkan Abu Bakar dan umatnya, supaya minta lindung daripada kejahatan diri sendiri, kejahatan syaitan dan sekutunya ataupun perangkapnya, dan kejahatan dan dia punya, kita kata, konsekuensi kejahatan tersebut, iaitulah apa? Kejahatan yang menimpa diri kita dan kejahatan yang boleh menimpa orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, qulhu idza asbahta, maka ucapkanlah zikir ini ketika engkau berada di waktu pagi. Wa idza amsayta, dan juga ketika engkau berada di waktu petang. Wa idza akhadta madja'aka, dan ketika engkau hendak berbaring di berbaringan ataupun nak tidurlah, maka disyariatkan juga untuk dibacakan. Baik, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, faqad tadammana hadzal hadits asy-syarif al-isti'adzah min asy-syarri wa asbabihi wa ghayatihi. Maka hadis ini mengandungi isti'adzah, iaitu permohonan perlindungan, atau kita minta perlindungan daripada keburukan dan sebab-sebabnya serta kemuncaknya. Wa ghayatuhu, ini kemuncak bagi keburukan tersebut. So kat sini ada tiga, keburukan, sebab-sebabnya, dan juga kemuncaknya. So apa dia keburukan? Keburukan itu iaitulah keburukan diri kita dan juga keburukan yang dibawa oleh syaitan. Baik. Sebabnya iaitulah sebab jiwa kita dan sebab datang daripada syaitan. Kemudian ghayatuhu, iaitulah apa yang boleh menimpa kepada diri kita, keburukan itu, dan juga orang lain. Itu dia punya pembahagian yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim. Fa inna syarra kullahu imma an yasdura minan nafsi aw minas syaitan. Kerana keburukan, kejahatan, kesemuanya sama ada ianya berpunca atau bersumber daripada jiwa ataupun daripada syaitan. Wa ghayatuhu, kemuncaknya, imma an ta'uda ala al-amil aw ala akhihi al-muslim. Ghayatuhu maksudnya natijah kejahatan ataupun kesan kejahatan, kemuncak bagi kejahatan itu, dia akan memberi kesan, dia akan memudaratkan. Sama ada kepada pelakunya, iaitu pelaku kejahatan, pada dirinya sendiri, akan kembalinya kejahatan dan keburukan itu kepada dirinya sendiri, atau ala akhihi muslim, atau akan menimpa saudaranya di kalangan orang Islam. فتضمن الحديث مصدر الشر اللذين يصدر عنهما غايته اللتين يصل إليهما. Maka hadis ini mengandungi dua, iaitulah menjelaskan kepada kita dua
sumber keburukan yang bersumber daripada keburukan itu bersumber daripada keduanya, dan kemuncak bagi kejahatan tersebut daripada dua sumber itulah yang akan menyampaikan kepada orang lain ataupun kepada pelaku kejahatan itu dan juga orang lain. Maksudnya di sini kalau orang itu dia melakukan kejahatan yang berpunca daripada nafsunya, jiwanya, kejahatan diri sendiri dan kejahatan daripada syaitan, maka dia tidak akan tidak akan boleh merosakkan melainkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Maksudnya dia akan, itulah dia punya kemuncak, maksudnya dia akan merosakkan dirinya dan juga memudaratkan orang lain. Baik. Faslun. Qala ta'ala, qala ta'ala firman Allah Ta'ala, fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka hendaklah kamu memohon perlindungan dengan Allah. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu laysa lahu sultan, tidak ada baginya dominasi, penguasaan. 'Alal ladzina amanu, ke atas orang-orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan juga orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya ataupun hanya saja sultanuhu, yakni penguasaan syaitan itu, dominasinya, 'alal ladzina yatawallawnahu, hanya akan berlaku pada orang-orang yang menjadikan syaitan itu sebagai walinya, sebagai pelindung dan sebagai pembantunya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mereka yang mensyirikkan Allah, dengannya. Itulah yang melakukan kesyirikan. Baik. Jadi ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita nak membaca Al-Quran. Fa idza qara'ta al-Quran ay fa idza arada an taqra al-Quran. Maksudnya bukan sedang baca Quran, maksud sebelum baca Quran. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billah. Sama macam ayat idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu nak mendirikan solat, ta arada an uqimas salah. Bukan maksudnya ketika kamu dah solat baru kamu nak ambil wuduk, tetapi ketika sebelum kamu solat. Ketika kamu hendak mendirikan solat, maka ambillah wuduk. Macam itulah ayat dia kan. Maksud dia. Sama juga macam ayat ini, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Walaupun di situ adalah fi'il madhi, tapi bukan bermaksud bila engkau telah selesai baca Quran baru nak baca isti'adzah, bukan. Tapi fa idza qara'tal Quran ay fa idza arada an taqra'al Quran. Apabila kamu nak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita memohon perlindungan ketika membaca Al-Quran. Baik, memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kemudian Allah jelaskan syaitan itu tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai penguasaan dan juga dominasi ke atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ini janji Allah. Tetapi sultannya, penguasaannya, dominasinya hanya akan berlaku kepada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai temannya, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Baik, wa makna ista'idz billah, makna ista'idz billah iaitulah imtani' bihi wa'tasim bihi walja' ilaihi. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan makna ista'idz billah? Maksudnya iaitulah apa? Kalau kita tengok di sini, berlindunglah. Ista'idz billah iaitu maksudnya berlindunglah dan bersandarlah kepada Allah. Masdarnya adalah apa? Al-'audhu al-'iyadh. Al-'audhu al-'iyadh wal ma'adh. Jadi kata sini al-'audhu wal-'iyadh wal ma'adh. Baik. Wa ghalibu isti'malihi fil musta'adh bihi. Baik. Kebanyakan penggunaan kata ini, kata al-ma'adh ini, kebanyakannya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dijadikan sebagai pelindung. Antaranya sebagaimana sabda Nabi SAW, laqad uzti ila ma'adhin. Sesungguhnya engkau telah berlindung kepada pelindung. Laqad uzti bi ma'adhin.
Baik, itu dari sudut bahasalah, maksudnya ista'iz billah maksudnya imtani' bihi wa'tasim bihi walja' ilaihi. Itulah apa? Berlindunglah, dan bersandarlah kepada Allah. Baik. Wa aslul lafzah min al-laja'i ila syai' wal iqtirab minhu wa min kalam al-arab atyabul lahmi uwadhah atau uwadhuh. Uwadhuh ay alladhi qad 'adha bil 'azmi wattasala bihi wa naqatu 'a'idhun ya'udhu biha waladuha wa jam'uha 'udhu kahumrin. Baik. Baik, asal lafaz, iaitulah kalau kita tengok asal bagi lafaz al-'udh ini adalah maksudnya dari sudut bahasa, ianya bermaksud bersandar kepada sesuatu dan mendekatinya. So dia bersandar kepada sesuatu dan mendekatinya. Baik, dalam perkataan orang Arab ataupun ungkapan orang Arab akan diungkapkan satu perkataan itu atyabul lahmi audah ataupun apa dia atyabul lahmi uwadhuh. Iaitu maksudnya sebaik-baik daging adalah yang menempel pada tulangnya, yang dekat dengan tulangnya. Sebaik-baik daging atyabul lahmi. Sebaik-baik daging yang paling sedap adalah daging yang menempel di tulangnya. Sebut tentang ni, daging ni memang betul lah. Memang kalau daging yang kalau kita buat sup tulang ni, maksudnya daging sup yang tulang yang ada daging tu, yang tu memang sedap lah. Yang tu sebaik-baik apa daging. Ini ungkapan orang Arab. Maksudnya kalau kita dapat tulang yang ada daging yang melekat, itu sebaik-baik daging. Sebaik-baik daging, bukan sebaik-baik tulang, sebaik-baik daging. Baik, ini perkataan orang Arab, maksudnya based pada experience dia orang makan daging lah kan. Macam kita pun kita tahulah, maksudnya kita pernah makan daging, kita tahulah daging yang melekat dekat tulang ni adalah yang sedap lah, yang sedap itu maksudnya. Bukan maksudnya daging yang lain tak sedap, tapi maksudnya itu yang antara yang sedap. Baik. So point di sini orang Arab kata atyabul lahmi uwadhuh. Uwadhuh tu maksudnya yang dekat dengan, yang menempel dekat dengan tulang. Uwadhuh maksudnya dibalik pada maksud al-'udh dari sudut apa dia bahasa tadi, al-laja'u ila syai' wal iqtirab minhu. Dia sesuatu yang bersandar kepada sesuatu perkara dan dia melekat dan dia mendekat. So macam daging yang melekat dekat tulang. So dia dekat. So kat situ maksud dia. Baik. Kemudian naqatun 'a'idun, ataupun naqatun 'a'idun. Apa maksudnya? Unta betina yang anaknya dekat dengannya. Anaknya dekat, menempel dekat dengan dia. Itu disebut juga 'a'idun. Naqatun 'a'idun. Baik. Dan dari sudut apa dia? Dari sudut jamaknya, lafaz jamaknya disebut 'udh. 'Udh macam humr. Humr. Iaitulah disukunkan waw. Itu apa dia? Disukunkan waw. 'Udh. Baik, seperti humr. Baik. Kemudian wa minhu fi hadits al-Hudaybiyah ma'ahumul 'udhu al-matafil. Wal matafil jam'u mutfilin wa hiya an-naqatu allati ma'aha fasiluha. Baik, ma'aha fasiluha. Baik. Dan antaranya lagi contoh yang kita boleh tengok dari sudut penggunaan bahasa ialah hadis yang cerita tentang Sulhul Hudaybiyah. Iaitulah apa? Disebutkan ma'ahumul 'udhu al-matafil. Bersama mereka unta-unta betina beserta dengan anak-anaknya. Al-matafil ni maksudnya jamak kepada mutfilin. Maksudnya unta-unta yang bersama induknya atau bersama dengan apa dia punya ibu dia. Baik. Itu dari sudut bahasa lah kan, dari sudut bahasa. Baik, sebahagian ulama lagi kalau kita tengok qala ta'ifatun minhum sahibu jami'il usul isti'aru dhalika linnas ay ma'ahum an-nisa wa atfaluhun. Baik, sebahagian ulama antaranya pengarang kitab Jami'ul Usul mengatakan perkataan 'udh itu untuk betina yang anaknya dekat dengannya digunakan sebagai kiasan bagi kaum wanita, untuk mengkiaskan kaum wanita. Maksudnya mereka bersama dengan isteri-isteri dan anak-anak mereka. Itu diungkapkan dengan 'udh. Baik.
ولا حاجة إلى ذلك بل اللفظ على حقيقته أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النق التي معها أولادها. Baik. Dan pentafsiran tersebut, kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya tak berhajat kepada mentafsirkannya dengan kiasan. Sesungguhnya tak perlu, kata Imam Ibn Qayyim, tak perlu kiaskan dengan wanita ataupun dengan anak-anaknya tadi. Artinya hadis tersebut cukup diertikan bahawa mereka keluar kepadamu dengan membawa ternakan dan kenderaan-kenderaan mereka sampai mereka juga membawa unta-unta betina dan anak-anak mereka berserta dengan anak-anaknya. Ini maksudnya hadis yang dalam Sulhul Hudaibiyah tu. Hadis tu maksudnya dicerita tentang mereka keluar dengan isteri-isteri mereka, tetapi itu kiasan yang difahami. Tetapi kata Imam Ibn Qayyim sebenarnya tak perlu pun ditafsirkan dengan kiasan, tetapi memang difahami secara zahirnya, iaitulah mereka keluar bersama dengan binatang ternakan mereka, unta-unta mereka, kenderaan mereka, sampai juga mereka bawa unta-unta betina dan juga anak-anaknya. Itu maksud dia. Baik. Jadi itu secara apa kita kata bahasalah. Maksudnya nak bagi tahu tentang makna al-'udh tadi. So kita nak bincang isti'adzah tu dari sudut bahasa kan. So maksudnya dia adalah bermaksud sesuatu yang bersandar kepada sesuatu, berlindung kepada sesuatu dan mendekat kepadanya. Seperti tulang, seperti daging yang melekat, menempel di tulang, dan juga seperti unta yang bersama dengannya anak-anaknya yang berlindung dan juga menempel ataupun yang berlindung berdekatan dengan ibunya. Itu dari sudut apa makna al-'udh tadi. Al-ma'adh ataupun kita ambil daripada perkataan atyabul lahmi 'uwadhuh ataupun naqatun 'a'idhun. Baik. Itu dari segi bahasa. فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. Baik, maka dia balik pada poin kita tadi. Kita bukan nak bincang tentang unta tadi, kita nak bincang tentang isti'adzah. So kat sini sekarang ni Imam Ibn Qayyim nak bahaskan tentang makna isti'adzah dan juga apa faedah dia. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita beristi'adzah. Kita memohon perlindungan kepadanya daripada syaitan ketika sebelum membaca Al-Quran, inda qiraatil Quran. Inda qiraatil Quran, ketika kita nak baca Al-Quran. Wa fi dzalika wujuh. Baik. Wa fi dzalika wujuhun. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim nak bincangkan tentang apakah faedah yang terkandung dalam perintah Allah. Apa hikmah? Kenapa? Okey, kita boleh buat soalan. Kenapa kita sebelum baca Quran kita kena baca isti'adzah? Kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Padahal kita nak baca Quran. Kita nak baca Quran. Kenapa? Sedangkan Quran tu adalah kalamullah. Bukankah syaitan dah takut dekat Quran? Itu soalan. Bukankah syaitan dah takut dekat Quran? Kalamullah. Kenapa kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi? Kita kena baca isti'adzah. Baik, di sini Imam Ibn Qayyim nak bincangkan. Wujuhun, maksudnya adanya beberapa wajah. Wa fi dzalika wujuh. Ada beberapa faedah, ada beberapa wajah yang perlu ditinjau, yang perlu diteliti. Minha, antaranya annal Quran shifaa'un lima fis sudur, muzhibun lima yulqihi syaitan fiha minal waswasi wasyahawati wal iradatil fasidah, fahuwa dawa'un lima atharahu fiha syaitan, fa'amara an yutrada atau an yatruda maddatad da' wa yukhli minhu al-qalb wa liyusadifu ad-dawa' mahallan khaliyan فيتمكن منه ويؤثر فيه كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا فجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. Baik. Yang pertama, faedah yang pertama. Baik, faedah yang pertama, Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Jadi Al-Quran dapat menghilangkan segala bentuk godaan, syahwat dan keinginan yang tidak benar yang dihembuskan atau yang digodakan oleh syaitan. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan ubat bagi penyakit-penyakit yang didatangkan oleh syaitan.
Kerana itu, diperintahkan untuk mengusir dan mengeluarkan unsur penyakit dari hati untuk digantikan dengan ubat. Agar ubat itu biasa dan mampu untuk menjadi kuat dan juga berpengaruh. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, hawa nafsuku mendatangiku sebelum aku tahu tentang dia. Dia dapati hati yang kosong sehingga bebas berkuasa. Dengan demikian, ubat ini datang memasuki hati yang telah bersih dari unsur-unsur yang menghambat khasiatnya. Sehingga menjadi ubat yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar kita kata mujarab. Maksudnya di sini yang pertama, kerana Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu adalah ubat. Syifa'un lima fis sudur. Ubat bagi penyakit-penyakit hati. Daripada segala godaan dan juga segala penyakit ada dalam dada, segala yang dapat menghilangkan godaan, syahwat dan keinginan yang tidak benar yang didatangkan oleh syaitan. Jadi sudah tentulah kita perlu menghalang syaitan daripada untuk menghasut kita ketika baca Al-Quran. Kerana godaan syaitan itu kalau kita biarkan ketika bacaan Al-Quran itu, kita tak berlindung kepada Allah daripada syaitan, sudah tentulah ubat iaitulah Al-Quran itu tak akan memberi manfaat. Dan itulah yang menyebabkan berlakunya bila bacaan Al-Quran kita itu tak memberi manfaat. Bila kita baca, kita tak dapat khusyuk dalam bacaan kita. Kita baca, kita masih lagi mengenangkan dunia. Kita baca Al-Quran, masih lagi ada penyakit hati dalam hati kita. Masih lagi ada godaan syahwat, keinginan yang buruk dan sebagainya ketika kita baca Quran. Sebab itu, diperintahkan untuk kita memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam sebelum kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita kena halau syaitan dulu. Sebab syaitan, kalau syaitan masih ada, kita tak minta lindung kepada Allah, kita tak minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada syaitan, maka dia akan bersama dengan kita, dan ketika kita baca Al-Quran juga, dia akan datangkan godaan-godaan, dia akan datangkan perasaan mengantuk, dia akan datangkan perasaan bosan, dia akan datangkan perasaan bila baca tentang satu ayat tu kita masih lagi mengharapkan syahwat dunia, kita masih lagi kita kata tergoda dengan godaan-godaan syaitan. Maka ketika itu, walaupun baca Al-Quran, maka kalau syaitan masih lagi ada bersama dengan kita ketika kita baca Al-Quran, maksudnya kita tak minta lindung kepada Allah, maka ketika itu bacaan Quran kita itu tak akan memberi kesan. So itu yang berlaku bila kita baca Quran tu. Ada orang dia baca, dia tak sabar nak habis. Dia macam kita tengok hari ni, kita dalam bulan Ramadan ni, ramai orang dia tergesa-gesa nak habiskan bacaan Quran. Sampai mereka dah buat kita kata buat jadual. So setiap hari paling kurang 1 juzuk. Okey. Itu yang standard lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam nasihat-nasihat para ulama, boleh kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir seperti Al-Muharrar Al-Wajiz oleh Ibn Atiyah, kemudian kitab-kitab Jami'ul Bayan At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, dan banyak lagi kitab-kitab tafsir para ulama. Baik, bila menyebut tentang macam mana kita nak tadabbur Al-Quran, macam mana kita nak betul-betul hayati bacaan Quran kita, kebanyakan para ulama, sama ada zaman dulu dan zaman sekarang, mereka menyatakan antara tips yang ampuh untuk kita dapat kenikmatan ketika baca Al-Quran adalah dengan kita tidak meletakkan kat mana kita nak berhenti. Ini tips penting. So pegang tips ni. So maksudnya selalu orang akan letak, okey, aku nak habis 1 juzuk. Hari ni aku nak habis 1 juzuk. So dia letak habis 1 juzuk ataupun setengah juzuk. So dia dah letak Dia dah letak 1 juzuk tu sebagai tempat dia berhenti. Ataupun dia kata nak habis 4 muka surat. Okey, dia letakkan 4 muka surat sebagai satu kita kata dia punya tempat dia nak berhenti. Baik, ini menyebabkan bila dia baca, dia akan selalunya bila dia letak macam tu, bila dia baca, dia akan tunggu sampai, dia akan terkejar-kejar untuk sampai habis. Selalunya. Selalunya dia akan tengok lagi berapa muka lagi.
berapa muka surat lagi nak habis, nak sampai satu juzuk ni. Selalu macam tu. Jadi ini kalau kita tengok balik, ini sebenarnya datang daripada syaitan. Kita rasa tak sabar, kita rasa macam cepat nak habis. Dan kita tak menikmati bacaan kita. Baik. Tapi ada orang tanya, bulan Ramadan tak ada syaitan. Siapa kata tak ada syaitan? Syaitan yang kita kata yang kecil-kecil ni masih ada. Kan kalau ikut base pada tafsiran para ulama bila sebutkan tentang hadis wa ghulqatish syaitan ataupun diikat syaitan. So sebahagian ulama kata syaitan-syaitan yang besar, syaitan-syaitan yang jahat yang besar. Adapun syaitan-syaitan yang ada dalam diri kita ni, nafsu yang buruk yang telah dididik oleh syaitan masih ada. Dan sebab itu kita still kena baca isti'adzah juga pasal keburukan diri kita, keburukan daripada syaitan yang ada dalam diri kita ataupun syaitan kita, kan, ataupun daripada syaitan kita sendiri. Baik, kejahatan yang ada dalam diri kita. Baik, jadi itu yang menyebabkan kebanyakan orang dia takkan habis, ataupun dia takkan habis, dia akan habis. Dia takkan menikmati bacaan Quran. Sedangkan kalau kita tengok dalam sirah salafus salih, mereka baca Quran ni macam makan kurma. Mereka baca Quran, makin makan, makin baca, makin mereka nak baca. Maksudnya makin lazat sehingga mereka tak sedar berapa ayat yang mereka dah baca. Itu sebenarnya konsep macam mana kita nak menikmati bacaan Quran. So berbanding dengan kita letakkan satu juzuk sehari dan sebagainya, itu tak jadi masalah, boleh. Bukanlah kita nak kata benda tu dia larang dan sebagainya, tapi kalau kita dah sampai tahap kita nak dapat kenikmatan dalam bacaan Quran, cara begitu takkan mampu untuk kita, takkan mampu untuk membantu kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Itu satu. Satu lagi penting juga yang kita kena sentuh kat sini sebagai satu bentuk nasihat. Bila anda teliti kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab berkenaan dengan tadabbur Al-Quran, anda dapati majoriti ulama mengatakan antara perkara yang paling utama sekali yang dapat menghalang hati kita daripada tadabbur Al-Quran ialah melagukan Quran. Yang akan menghalang kita untuk memahami Al-Quran iaitulah apa? Lagu-lagu yang dibacakan ketika membaca Al-Quran. Maksudnya, lagu-lagu di sini maksudnya kita diperintahkan untuk menyedapkan suara kita, tetapi bukan bermaksud kita berlebihan dalam melagukan. So maksudnya dalam konteks kita sekarang ni, orang selalu baca Quran, dia nak dengar taranum. Okey, ni taranum apa? Bayati, sikah, sabah, sekian-sekian. Sampai dia keluar, bila dia dengar bacaan Quran, dia akan keluar tentang lagu saja. Itu tanda dia baca Quran, dia tak dapat tadabbur. Kadang itulah yang menghalang dia untuk tadabbur. Sedaplah suara imam ni, tapi dia tak faham apa yang tok imam baca ayat apa. Sedaplah tok imam ni. Sebab itulah dimakruhkan oleh sebahagian ulama, iaitulah dia melampau-lampau dalam melagukan Quran. Khususnya zaman kita sekarang ni, orang menjadikan Quran sebagai nyanyian, sebagai taranum semata-mata. Sebab itu kalau kita nak dapat tadabbur Al-Quran, elakkan daripada menyibukkan diri kita daripada ilmu taranum. Ilmu taranum tak akan menyampaikan kita kepada makna ayat. Ilmu taranum tak akan menyampaikan kita kepada tadabbur Al-Quran. Hakikatnya, orang yang menyibukkan diri dengan taranum ini, dan kita, Ana bukan nak bincang tentang taranum, ilmu taranum, kita pernah bincang dulu dalam kelas-kelas kita tentang sebahagian ulama yang menghukumkan bid'ah tentang ilmu tersebut. Kerana dia bukan datang daripada pengamalan dan praktik salafus salih. Baik, melagukan suara kita, melagukan Al-Quran dengan suara kita yang diciptakan oleh Allah, maka itu digalakkan, disunnahkan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Zayyinu aswatakum bil Quran, ataupun zayyinu sautakum bil Quran, ataupun zayyinu qira'atakum bil Quran, ataupun sautakum. Maksudnya Nabi SAW suruh kita hiaskan, elokkan suara kita tu ketika membaca Al-Quran. Baik, itu memang tak dinafikan. Tetapi kalau berlebihan sampai tahap bila dia dengar ayat Quran, dia hanya terbayang ini lagu apa, ini
apa dia maqam apa. Ini Taranum apa. Ini Bayati ke, Hijaz ke, Sikah ke, Sabah. Maka itu tanda menunjukkan dia tak dapat tadabbur Al-Quran. Sebab itu hati-hati. Sebab itu lebih baik kita, maksudnya maksud surau ataupun masjid yang pengurusinya kalau orang AJK-nya itu adalah orang yang berilmu, jangan pilih imam yang suaranya sedap semata-mata. Pilih imam yang ada ilmu. Itu sebenarnya kriteria sepatutnya. Sebab kalau kita semata-mata jadikan bacaan itu hanya semata-mata lagu, maka dia akan, memang ulama kata dia akan menghalang kita daripada tadabbur Al-Quran. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bacaan seperti Syekh Abdul Basit Abdul Samad, dia dikira taranum, dan dia tak sesuai kalau buat dalam bacaan solat. Tapi kalau dia maksudnya bacaan ni bacaan yang baik, tetapi dia tak, maksudnya dalam kita nak tentukan bacaan ni bacaan yang baik atau tak, itu satu hal. Tapi maksudnya kat sini, bila kita nak tadabbur Al-Quran, kalau taranum tu terlampau apa kita kata, kalau bacaan imam itu terlampau menekankan suara sampai takalluf, dan hilang, kita kata ruh Al-Quran hilang sehingga dijadikan nyanyian, maka itu tercela. Kita bukan nak sentuh siapa-siapa qari mana-mana kan. Kita kata boleh jadi dia berbeza-bezalah. Baik. Apakah keburukan diri kita boleh menjerumuskan akan orang lain? Baik. Iaitulah keburukan yang kita kata yang disebabkan oleh kita, orang lain terjebak dalam keburukan tersebut. Contohnya adalah contoh teladan yang buruk. Contohnya keburukan daripada diri kita yang kita tunjukkan kepada orang lain, contohnya kepada anak kita ataupun orang lain, yang menjadi contoh buruk kepada orang lain. Itu contoh keburukan yang dapat menjerumuskan orang lain. Sebab itu Nabi SAW sebut, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu contoh yang buruk, maka ke atasnya dosa yang ditanggung dan juga dosa orang yang mengikuti contoh buruk yang dia telah tunjukkan. Itu contohlah, maksudnya contoh keburukan yang boleh menjerumuskan orang lain. Ajur apa dia? Wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim, ataupun yang menyebabkan orang lain. Baik. Apa ada saranan qari yang bermanhaj salah yang kami boleh rujuk? Baik. Baik, bila kita sebut tentang qari mana yang kita nak dengar. Baik, banyaklah sebenarnya. Bukanlah kita nak bataskan qari ini tak boleh qari. Macam Syekh Abdul Basit Abdul Samad rahimahullah. Memang bacaan dia bacaan yang baik. Kita tak nafikan. Cuma dalam kita nak tadabbur, bila kita nak tadabbur Al-Quran sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, maksudnya menyibukkan diri dengan taranum itu akan menghalang kita daripada untuk mentadabburi Al-Quran. So macam mana kita nak pilih qari, ataupun macam mana kita nak, sebagai contoh AJK, jawatan kuasa masjid ke sebagainya, nak jemput imam tarawih. So jangan sesekali jadikan suara adalah package pertama. Suara itu adalah package ataupun pilihan pertama untuk menjadi imam. Memang susahlah sebab orang suka bacaan yang sedap. Kan, itu dah jadi, bahkan benda ni kalau kita tengok Nabi SAW dah bagi tahu akhir zaman. Kan, akhir zaman antaranya Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan qaumun yattakhiduna al-Quran mazamira, adanya kaum yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling ataupun sebagai nyanyian. So memang kita tak boleh nak elaklah, benda tu dah berlaku. Dan cuma bila kita dah tahu benda tu tak baik, untuk kita nak faham dan tadabburi Al-Quran, maksudnya berlebihan dalam ilmu taranum ni, maksudnya kita kena elakkan. Adapun qari yang kita boleh rujuk, ramailah. Kalau kita tengok, maksudnya tak terbatas lah. Maksudnya kita pun tak boleh nak cakap qari ni tak bagus, qari tu tak bagus. Cuma qari yang sedia ada lah, yang kita tahu, yang mereka paling penting apa
kita nak pilih qari ni, nak pilih qari yang nak jadi, kita nak dengar bacaan dia untuk kita tadabbur, untuk kita murajaah al-Quran, untuk kita jadikan sebagai contoh. Baik, sangat banyaklah, kita pun sedia maklum. Cari qari yang berilmu. Qari yang berilmu. Maksudnya qari bukan setakat suaranya sedap, tapi mereka terbukti mereka itu berilmu. Jadi kalau kita tengok dari sudut apa yang kita boleh tengok, sudah tentulah qari yang menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ini memang confirm mereka ni semuanya berilmu. Kerana imam-imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kesemua mereka adalah kita kata imam-imam yang terlatih dan imam-imam yang punya ilmu. Paling kurang mereka ni adalah lulusan kita kata PhD dalam bidang Al-Quran ataupun dalam bidang syariah. Maksudnya mereka ni bukan semata-mata ada suara, bahkan mereka juga berilmu. So dia macam ni. Macam mana kita nak tahu bacaan qari itu baik? Maksudnya bacaan yang dapat memberi kesan ke dalam hati, maka dan juga yang dapat menyampaikan kepada kita makna ayat itu. Walaupun kadang-kadang boleh jadi bacaan dia biasa saja. Bacaan dia biasa saja, tapi boleh menyampaikan kepada kita kepada makna ayat. Dan kita faham dan mentadabburi makna ayat, maka itu yang terbaik. Kita bagi contoh yang mudah. Contohnya, setakat ana dengar bacaan, baik bacaan contohnya Syekh Ali Huzaifi. Syekh Ali Huzaifi, itulah Imam Masjid Nabawi. Beliau dah tua, Syekh Ali Al-Huzaifi. Baik, bacaan beliau biasa saja. Bacaan biasa, Syekh Ali Huzaifi biasa saja. Tapi bila kita dengar dia baca, kita akan dapat faham dan dapat teliti apa ayat yang dia baca. Maksudnya dia bukan bergantung pada suara tau, dia bukan bergantung pada suara ataupun lagu. Masalahnya bila kita jadikan perkara pertama yang kita nak ukur seseorang itu qari itu baik atau tak adalah suara. Sebab kita dah biasa jadi suara. Kan? Kita dah biasa dengan suara. Kita biasa. Bukan kita terbiasa dengan Quran tu sendiri. Ayat Quran, sebenarnya ayat Quran, kan, lagu tu bukan benda yang utama. Lagu tu hanya wasilah nak menyampaikan kepada makna ayat. Tapi kalau kita sibuk dengan lagu, tak percaya kalau tengok orang hari ni, dia hanya dengar Al-Quran, okey nak dengar lagu apa? Okey nak lagu Syekh ni dia apa Bayati, Syekh ni dia Hijazi, Syekh ni dia gini. So kita just nak dengar lagu. Bukan nak dengar makna ayat. Bukan nak faham Al-Quran. Ini bahaya. Sebab itu kalau kita nak rujuk, nak sebut tentang qari yang manhaj salaf ni, ramailah. Boleh kata semua imam-imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram yang ada, macam Syekh Yasir Ad-Dosari, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Mahir Mu'aqli, Abdullah Al-Juhani, Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian kalau kita tengok lagi Syekh Su'ud Shuraim, bacaan dia biasa aja. Tapi kalau kita dengar bacaan dia, kita akan dapat faham apa yang bacaan dia tu, kita boleh faham apa intonasi dan apa cerita ayat, kita boleh, maksudnya dia hidup, bacaan dia hidup. Bacaan dia bila sampai pada ayat tentang rahmat, tentang syurga, kita tahu intonasi dia. Kalau bila sampai tentang ayat tentang azab, kita tahu intonasi dia. Kita boleh maksudnya boleh berkesan dalam hati. Dan ramai lagi lah kalau kita nak sebut Syekh Abu Bakar Asy-Syatri, Nasir Al-Qatami, kemudian Ahmad Al-Ajmi, Abdul Bari Al-Thubaiti, Syekh Salah Al-Budair, Masjid Nabawi, kemudian kalau di Muslim macam Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, macam siapa lagi Syekh Ali Uzaifi, dan Bandar Balila. Tak ada masalah, maksudnya kita dengar yang sedap, yang tak melampau-lampau dalam lagu dia,
Syekh Muhammad Ayub, guru kami Muhammad Ayub, antara yang bacaan dia yang maksudnya dia sedap dan juga dia maksudnya kita dengar sedap dan juga maksudnya sampai makna kan. Abdullah Matrud misalnya, dan ramai lagi ya kalau kita nak sebut. Tapi awas, hati-hati dengan bacaan-bacaan yang bukan daripada mereka yang mahir dalam bidang tersebut. Bacaan-bacaan selalunya bacaan yang kita dengar dekat YouTube yang baru-baru ni, itu kebanyakannya memang lagu sajalah. Terutamanya orang-orang muda ataupun orang-orang yang mereka yang tak ada pengalaman lah kan. Maksudnya kita kata apa, sangat maksudnya tak berapa bagus dari sudut kita nak tadabbur, bukan nak dengar lagu tu kita kata dia perkara yang ketiga keempat dah kan, dia bukannya perkara utama. Sebab itu kalau kita tengok cara untuk mentadabburi Al-Quran adalah dengan mengelakkan daripada lagu-lagu yang bacaan qari ataupun lagu-lagu yang melampau-lampau ataupun taranum yang melampau-lampau, yang hulu, yang melampau. Dan kalau kita tengok kebanyakan orang hari ni memang dia nak dengar yang lagu tu lah kan. Baik, dia nak dengar yang lagu yang sedap je, dia nak dengar suara yang sedap. So lalu akhir sekali kesan dia bila dia dengar bacaan Quran, dia hanya dengar macam lagu. So dia tak memberi kesan kepada hati dia dan tak jadi ubat lah. So sebab itu kita kenapa sebelum kita baca Quran tu kita kena isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana bila kita dah start baca Quran tu, masih ada lagi syaitan yang akan datang, yang akan menggoda kita. Antaranya dengan lagu tadi. So dengan lagu tadi, sebab itu kebanyakan orang bila dia nak pergi solat tarawih dan sebagainya, dia just tanya imam ni sedap ke tak? Betul tak? Sudah jadi budaya. Imam ni sedap ke tak? Kalau tak sedap, dia tak mau pergi solat situ. Dia nak pergi cari, sampai sanggup berubah masjid semata-mata nak dengar suara imam yang sedap. Ini tak betul. Ini tak betul kan? Baik. Kemudian baik, kita sambung balik perbahasan kita tadi. Baik. Baik, jadi itu yang pertama. Sebab itu faedah yang pertama kita membaca isti'adzah daripada Al-Quran ketika sebelum kita membaca Al-Quran adalah kita memohon memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan dan rajam, kerana ketika kita baca Quran tu, syahwat dan godaan syaitan tu tetap datang. Dan balik pada macam mana tadabbur tadi. So anda sebut tadi, first tadi kita kena, maksudnya kita jangan letakkan kat mana kita nak berhenti. Sebaiknya bila kita nak tadabbur, khususnya dalam bulan Ramadan, maksudnya jangan kita nak kejar cepat atau tak khatam. Tapi dia bergantung pada orang. Kalau orang yang sudah laju bacaan laju dan dia boleh faham bacaan Quran yang dibaca, tak jadi masalah untuk dia kejar khatam. Dan itu lebih bermanfaat. Baik bagi orang biasa, kalau dia tak mampu untuk faham ayat Quran tetapi dia nak habiskan Quran, tak menjadi masalah untuk dia letakkan pembatasan ataupun pembatasan untuk dia berhentilah, maksudnya satu hari berapa juzuk, tak menjadi masalah. Sebenarnya benda tu semua bergantung pada kemampuan diri sendiri, tetapi cuma kita nak cari yang terbaik lah. Yang terbaik adalah dengan kita kalau kita dah sampai tahap kita sebelum kita baca satu ayat ataupun satu muka surat ataupun satu surah ataupun satu juzuk itu, kita dah buat preparation. Better kita buat preparation dari sudut apa? Kita tengok dulu sinopsis tentang satu juzuk tu. Tengok dulu apa dia. Selalunya kalau kita buka dalam tafsir-tafsir yang ringkas macam Al-Mukhtasar, tafsir Al-Mukhtasar dan sebagainya, ataupun boleh rujuk dalam tafsir As-Sa'di ke Ibnu Kathir ke, kita dah buat preparation untuk satu juzuk tu ataupun satu surah ke, satu muka surat ke, kita buat preparation dulu. So kita dah nampak gambaran tentang ayat tu. Bila kita baca, maksudnya kita walaupun kita kadang-kadang terlepas dalam satu ayat tu, kita tak berapa nak faham satu ayat tu, tapi paling kurang bila kita dah buat preparation, sudah tentulah preparation yang terbaik adalah kita mengikuti kelas-kelas tafsir. Itu preparation yang paling terbaik. Baik. Dan juga kita mengikuti kelas-kelas pengajian ilmu. Kerana tak kiralah ilmu akidah ke ilmu apa ke, kita akan sampai dekat ayat yang akan ada kaitan. Kok mana pun akan ada ayat yang akan mengingatkan kita tentang faedah
faedah ilmu yang kita pernah pelajari. Sirah contohnya, ilmu sirah contohnya, ayat yang berkenaan dengan perang Badar ke perang apa kan, contohnya akan berkait, peristiwa yang berkait dengan ayat ni. Baik, makin kita banyak menuntut ilmu, makin akan membantu kita untuk memahami ayat-ayat Quran itu tanpa dengan cara yang, bukan dengan cara yang susah. Maksudnya bila kita banyak membaca atau banyak membaca tafsir ataupun banyak kita mengikuti pengajian tafsir ataupun pengajian ilmu yang lain, akidah ke, fiqh ke, tafsir ke, ataupun sirah ke, yang kesemuanya berkhidmat untuk kita faham Quran, maka itulah yang akan mengingatkan kita tentang masalah ataupun isu-isu yang berkait dengan ayat tersebut. Itu satu caralah. Tapi kalau kita mungkin kita kurang untuk ilmu atau mungkin kurang membaca tafsir dan sebagainya, boleh kita buat preparation dulu, kita cari sinopsis ayat sebelum ataupun satu juzuk tu atau yang kita dah letakkan. Baik, kalau kita nak dapat kenikmatan dalam membaca Al-Quran dan juga tadabbur Al-Quran lagi, antara yang ketengahkan oleh para ulama adalah dengan kita meletakkan masa, bukan meletakkan batas kita berhenti. Dia beza tau. Maksudnya kalau kita letakkan satu juzuk, so kita akan tergesa-gesa, kita nak cepat. Sebab kita dah tahu dia punya pengakhiran. Okey, akhirnya hari ni hari juzuk yang ke-4 misalnya kita target. Kemudian kita pun dah baca tu laju ataupun tergesa-gesa, kemudian kita nak sampai, kita duk kalih-kalih dah yang tanda juzuk yang ke-4 tu contoh. So menunjukkan kita macam tergesa-gesa. So macam kita nak cepat habis. Selalunya macam tu berlaku. Macam mana kita nak elakkan benda tu berlaku? Dengan kita nak menikmati bacaan Quran adalah kita letakkan waktu. Contoh aku nak baca untuk hari yang pertama ni, pagi aku nak 30 minit aku baca. Okey. Lepas Zuhur atau kata sebelum Zuhur aku nak letak 15 minit contoh. Kalau aku ada misalnya ada orang yang ada kerja dan sebagainya, okey. 15 minit. Okey, lepas Zuhur pula, okey, lepas Zuhur dia nak sambung kerja kan. Okey, mungkin 10 minit ataupun 5 minit ke. Okey, cukup 5 minit. Yang penting berterusan. Okey, lagi dia nak kerja. Okey, lepas asar mungkin sibuk sikit, dia nak pergi siap preparation untuk untuk buka puasa atau sebagainya. Okey, katakan dia letakkan sebelum buka puasa. Okey, selalunya waktu tu orang dah relax sikit kan, dah balik kerja ke sebagainya. Okey, contohnya katakan pukul 6. Okey, dia dah ada waktu yang agak panjang. Okey, letakkan 30 minit ataupun 35 minit ke 40 minit. Bergantung. Letakkan waktu 30 minit aku nak baca. Okey, sampailah tunggu buka puasa. Okey, katakan dia nak berhenti untuk doa dulu dan sebagainya. Okey, letaklah, tak kiralah 30 minit. Okey, dia letak. Kemudian solat maghrib, dah buka puasa, solat maghrib. Okey, lepas maghrib, so dia letakkan 30 minit lagi. Ataupun 30 minit, bergantunglah 30 minit. Okey. Okey. Kemudian lepas Isyak, okey, dia nak tarawih lepas Isyak. Ada orang yang dia lewatkan tarawih, okey, dia nak baca lagi. Ataupun dia nak tarawih kat masjid dan sebagainya, okey, dia pergi tarawih. Okey. Itu waktu tu tolaklah kan. Kemudian balik daripada tarawih, okey, letakkan lagi, katakan 30 minit ataupun 15 minit, bergantung 20 minit ke. Itu lebih baik. Sebab dia tak tergesa-gesa untuk habis. Tetapi dia lebih kita panggil dia lebih menikmati bacaan Quran. Dia enjoy. Itu lebih enjoy sebenarnya. Sebab kita nak baca Quran ni, kita nak nikmat baca Quran. So kita bukan nak tergesa-gesa. Setengah orang bila dia tergesa-gesa ni, dia akan dia macam ni lah cakap. Bila orang yang tergesa-gesa, dia akan habis satu juzuk, dia akan habis 2 juzuk, 3 juzuk, tapi dia takkan berkesan, bacaan Quran tu takkan berkesan. Contohnya, kebanyakan orang bila diletakkan target dia untuk habis satu juzuk, sekian juzuk, sekian. Okey, tak jadi masalah untuk kita nak target khatam bacaan Quran. Memang kita nak khatam Quran waktu Ramadan. Tapi jangan jadikan khatam itu sebagai sampai tahap kita tergesa-gesa, sampai kita tak ambil faedah daripada bacaan kita. Maksudnya tak ada kesan dalam bacaan kita nak habis, nak khatam. Itu yang jadi kebanyakan orang bila dia khatam ataupun bila dia habis satu juzuk ke 4 juzuk ke 5 juzuk, kemudian dia akan cerita dekat orang.
Sebab dia tak bagi kesan. Jadi dia akan cerita, okey hari ni dah habis 1 juzuk. Okey hari esok dah habis 4 juzuk. Sebab dia punya dia punya orang panggil dia punya obses dia adalah pada pengakhiran. Dia nak habis, dia nak khatam. Sedangkan dia lupa, maksudnya bacaan Quran sepatutnya dibaca dengan tadabbur. Dibaca dengan maksudnya teliti. Dibaca dengan faham. Maksudnya itu yang lebih bermanfaat. Kan? Kita tak bincang tentang orang yang dah macam, contoh macam ulama-ulama salaf kan, dia orang memang baca, dia orang baca laju macam mana sekalipun dia orang faham. Tapi kita ni, kita slow, maksudnya kita kena letaklah kedudukan kita ni pada kedudukannya. Dan kalau kita letakkan waktu tadi, macam 15 minit, 20 minit, 30 minit ke sejam ke kita nak letak kan, terpulanglah. Dia lebih apa? Dia lebih menampakkan kita ni memang nak menikmati bacaan Quran. Dan kita akan khatam juga. Sebab walaupun kita niat kita nak menikmati bacaan Quran, bila kita niat nak menikmati bacaan Quran, Allah akan mudahkan. Dan kadang-kadang bila kita tak perasan, bila kita letakkan 30 minit tu, rupa-rupanya lagi laju sebenarnya, ataupun lagi cepat kita baca. Sedangkan kita tak mau cepat pun, tapi lagi sebab lagi kita nikmat baca Quran, lagi kita nak baca lagi, nak baca sampai kita letakkan waktu tu supaya kita berhenti jugalah. So kok mana pun kita berhenti kan, sebab kita akan letih juga. So kita letakkan waktu-waktu tu bergantung pada kemampuan kita untuk supaya kita berehat, bukan supaya kita nak cepat habis. Itu maksudnya dia dari sudut psikologi pun sangat bagus. Bila kita buat macam tu, kita tak tergesa-gesa nak habis, tapi kita lebih pada nak enjoy. Baca Quran kita nak nikmat. So kat situlah sebab apa ulama letakkan waktu lebih fleksibel ataupun lebih praktikal berbanding dengan kita letak berapa juzuk nak habis berapa juzuk. Walaupun tak nafikan sebahagian sahabat Nabi memang dia orang letakkan surah-surah ataupun berapa surah. Memang kita tak nafi berbeza-beza. Tapi kalau kita nak dapat tadabbur, memang macam yang Hasan Al-Basri sebut, macam yang Uthman bin Affan sebut, kalaulah hati kita ni suci, kita takkan pernah kenyang dengan bacaan Quran. So kita sentiasa nak baca. Kan? Tapi masalahnya hati kita ni tak apa-apa nak suci kan. Tak apa-apa nak suci. Banyak karat-karat. Jadi sebab itu kita macam nak cepat habis. Jadi kita nak cepat habis baca Quran tu, nak cepat habis, nak cepat khatam. Bila dah khatam, saya buat majlis khatam tapi kemudian happy, kemudian tinggallah Quran tu pula dalam tempoh yang lama sampai tunggu Ramadan akan datang pula. Itu kebiasaan masyarakat kita. So dia just jadikan bacaan Quran tu just jadikan sebagai ritual. Dia tak hidup dengan Quran. Itu antara tips lah yang kita boleh kongsi. Macam mana kita nak dapat tadabbur Al-Quran dan macam mana kita nak dapat bacaan yang lebih nikmat berbanding dengan kita letakkan target nak habis bila berapa tu. Kadang-kadang bila kita letak waktu berapa jam atau berapa setengah jam ataupun 15 minit sebagai, dia lebih kita kata bila kita dah nikmat, dia mengatasi apa panggil? Mengatasi orang yang tetapkan 1 juzuk sehari tu. Tak percaya try buat. Orang yang buat dia letakkan 1 juzuk sehari ataupun 2 juzuk ke berapa bergantung. So kadang-kadang dia sampai situ je lah. Tapi orang yang dia tak letakkan had, kadang-kadang dia boleh melampaui 3-4 juzuk sebab nikmat. Bahkan dia akan akhir sekali dia akan berjaya khatam Quran 2-3 kali dalam 1 bulan. Dia lebih apa? Dia lebih advance lah berbanding orang yang letak 1 juzuk sehari tu. Dia orang 30 hari, okey. Khatam 1 kali sekali je. Tapi orang yang letakkan waktu sebagai batasan dia tadi, kadang-kadang dia orang kalau kena cara, kalau baca dengan laju ataupun sederhana dan dia dapat manfaat daripada bacaan dia, kadang-kadang boleh 3 atau 4 kali dia khatam. Tapi mustahil tu sebab kita baca slow, tak apa. Tapi paling kurang dia akan dapat khatam juga dengan nikmat. Itu yang penting. Kalau yang slow mungkin dia akan dapat khatam sebelum mungkin dia akan khatam awal. So dia akan khatam awal, dia akan ulang balik.
dia akan ulang. Kalau dia ada rezeki, dia akan khatam yang kali kedua dalam bulan Ramadan. Kalau dia sempat. Tapi kalau dah sempat, still tak ada masalah sebab bukan bulan Ramadan saja kena baca Quran. Dia kena teruskan pada bulan Syawal, bulan. So dia dapat apa panggil? Dia dapat connection dengan Quran tu dia lebih berterusan. Itu sebenarnya cara tips lah kan. So Ana kongsi ni bukanlah daripada kita baca daripada kongsian para ulama, dia orang buat macam tu cara untuk dia orang dapat nikmat bacaan Quran tu. Baik. Itu baru betul-betul nikmat kan. Bukannya kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa susahlah. Baik, dia tak dapat nikmat tu, dia tak dapat kemanisan bacaan Quran tu. Baik. Itu tips-tips lah macam mana kita nak dapat nak baca Quran dan nak tadabbur. Baik yang anda sebut tadi, macam kita kena elakkan daripada sibuk dengan lagu taranum tu, memang kena elakkan. So kena fokus pada makna ayat. Makna ayat. Tafsir. Itu yang penting. Sebab itu umdah, itu tujuan Al-Quran. Asas tujuan Al-Quran diturunkan. Untuk kita baca dan fahami. Banyak orang ini dia hanya baca, tapi dia tak faham. Itu berat, itu susah. Allahul musta'an. Baik. Wa minha, okey, dikata kat sini Imam Ibn Qayyim kata, fayaji'u hadha dawa syafi'il qalb khala min nazahim wa dhaim fanji'lah. Ini kita bacakan tadi. Yang kedua, faedah yang kedua, kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Wa minha anna Al-Quran maddatul huda wal ilm wal khair fil qalbi. Kama anna al-ma'a maddatun nabat. والشيطان نار يحرق النبات أولا فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى، وهو لأمر الله ملحظ جيد إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهي محصلة للأمرين. Baik. Yang kedua, iaitulah Al-Quran adalah bahan maddah, yakni asas, bahan asas bagi petunjuk, huda, petunjuk, dan ilmu, asas bagi ilmu dan kebaikan al-khair dalam hati. Ianya ibarat air yang merupakan bahan asasi, unsur asasi bagi perkembangan sebuah tanaman. Sedangkan syaitan ibarat api yang akan membakar dan melahap, akan membakar, akan merosakkan tanaman sejak pertama kali ianya tumbuh. Setiap kali melihat tanaman kebaikan mulai tumbuh di hati, syaitan akan berusaha untuk merosak dan membakarnya. Kerana itulah seorang Muslim diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar syaitan tidak dapat merosakkan kebaikan yang telah ditumbuhkan oleh Al-Quran. Apa perbezaan faedah pertama ni dengan faedah kedua? Faedah kedua ni dengan faedah pertama, iaitulah bahawa permohonan perlindungan pada bahagian pertama adalah agar faedah Al-Quran boleh diperolehi. So yang first tadi, kita minta lindung kepada Allah daripada syaitan supaya faedah Quran tu dapat kita dapat sampai kepada kita bila kita dah berlindung kepada Allah daripada syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian yang kedua ni adalah agar faedah yang telah diperolehi itu tetap kekal dan tetap ada. Tetap kita kata mekar, tumbuh, segar dan tetap tidak rosak. Baik dan tidak rosak. Maksudnya itu beza antara faedah pertama dengan faedah kedua. Faedah pertama ni kita minta lindung kepada Allah daripada syaitan sebab kita nak halau syaitan tu supaya dia tak datang untuk datangkan was-was, supaya kita dapat faedah Quran. Faedah yang kedua iaitulah diibaratkan apa, Al-Quran ni sebagai bahan asas, sumber asas bagi kebaikan, petunjuk, ilmu, kan, kebaikan. Jadi syaitan pula diibaratkan seperti kita kata Quran tu diibarat seperti air yang menjadi asas bagi tumbuhan yang nak menumbuhkan tanaman-tanaman dalam hati kita, tanaman kebaikan.
Jadi bila syaitan itu diibaratkan seperti api yang akan membakar dan merosakkan. Jadi sebab itu maksudnya kita nak minta kepada Allah supaya kekalnya kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, kita dapat faham maknanya, kita dapat faham intipati yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, itulah kita kata kesan dan juga tumbuhan yang dapat menumbuhkan kebaikan di dalam hati kita. Jadi Al-Quran tu dia macam menyirami hati kita ni sampai tumbuh kebaikan. Kan? Jadi jelaslah kepada kita orang yang mengatakan bahawa permohonan perlindungan dilakukan setelah membaca Al-Quran beralasan dengan faedah kedua ini, dan demi Allah ini merupakan alasan yang baik. Hanya sahaja as-sunnah dan athar para sahabat menyatakan bahawa isti'adzah dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Ini merupakan pendapat sebahagian besar di kalangan salaf maupun khalaf, dan inilah yang mengandungi dua manfaat di atas sekaligus. Baik, maksudnya ada sebahagian ulama yang berpandangan setelah membaca Al-Quran itu, lepas baca Quran kita isti'adzah. Tapi pendapat ni marjuh, pendapat ni tak kuat. Sebab mereka beralasan dengan alasan yang kedua. Alasan kedua, faedah yang kedua tadi. So minta isti'adzah selepas baca. Tapi ni tak sahih. Kenapa? Kerana as-sunnah, athar para sahabat jelas menunjukkan isti'adzah ni dibaca sebelum kita baca Quran. Dan inilah pendapat majoriti ulama di kalangan salaf ataupun khalaf. Kenapa? Dia mengandungi dua manfaat, dua faedah yang kita sebutkan tadi. Sudah tentulah dia dibaca apa? Sebelum. Isti'adzah tu dibaca sebelum. So maksudnya bila sebelum kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, niatkan supaya Allah Ta'ala halau syaitan, lindungi kita daripada syaitan ketika kita baca Quran, godaan dia, syahwat, hawa nafsu yang ditimbulkan dan dibisikkan oleh syaitan. Dan sama juga yang kedua, kita minta Allah Ta'ala kekalkan kebaikan yang ada dalam Quran, keberkatan yang terkandung di dalam makna ayat, lafaz Al-Quran itu kekal, mekar di dalam hati kita. So contohnya bila kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka kesan tauhid yang terkandung di dalam lafaz Qul huwallahu ahad tu kekal, tak hilang. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kekal, mekar di dalam hati kita, tak hilang. Maksudnya dia akan kekal. Sama juga ayat-ayat lain yang kita baca. Ayat-ayat lain yang kita baca, maksudnya contohnya kita baca surah Al-Baqarah. So, kita minta supaya Allah jadikan keberkatan yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah itu kekal di dalam hati kita, mekar di dalam hati kita. So bila kita nak buat something yang tak baik, maksudnya Al-Quran ni sentiasa lekat dalam hati kita. So bila kita rajin suruh orang buat baik, kita lupa diri kita, maka waktu tu Al-Quran akan ingat. Akan terdetik terus dalam hati kita automatically. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dia akan terus datang. Itu contoh macam mana Al-Quran mekar dalam hati kita. Macam Al-Quran ni mekar dalam hati para sahabat. So dia orang dalam masalah apa-apa pun dia orang akan ingat Al-Quran. So Al-Quran tu akan bimbing dia orang. Ketika Nabi SAW wafat, semua sahabat tak berapa sangat sedih, dan sampai tahap Umar pun tak boleh terima kewafatan Nabi pada awal. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu dibimbing oleh Allah, hatinya mekar dengan Al-Quran, ingat ayat Al-Quran tentang ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. So dia terus automatically ingat. So itu contoh macam mana practically Al-Quran tu dia mekar dalam hati sahabat. Cuba kita tengok Amr bin al-As radhiyallahu anhu ketika dalam ekspedisi Hunain. Dalam ekspedisi Zatus Salasil. So Amr bin al-As dia dalam keadaan waktu sejuk, dia balik daripada Zatus Salasil, dalam ekspedisi Zatus Salasil, dalam waktu sejuk ketika itu, kemudian dia berjunub. Dia mimpi basah, kemudian berjunub. Kemudian dia
serba salah. Nak mandi ke semacam mana. Tapi Al-Quran bimbing dia. Dia terus ingat ayat dalam surah An-Nisa, la wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha merahmati, Allah mengasihani ke atas kalian. Dia ingat ayat tu, selamat dia. Cuba tengok macam mana praktikal sahabat dengan Quran. So dia ingat ayat tu, selamat dia. Dia buat apa? Dia tayamum. Dia tahu kalau dia mandi juga dia akan mati. So Allah Ta'ala tak mau bunuh, tak perintahkan kita untuk bunuh diri. So Amr bin al-As dia faham daripada ayat itu, dia istimbat daripada ayat itu. Dalam keadaan situasi yang genting, Al-Quran memberi bimbingan kepada dia supaya dia tak membunuh diri dia dengan mandi. Kerana kalau dia mandi waktu tu mana ada heater, tak ada lagi, sejuk sangat. Siapa yang pernah duduk dekat Saudi, kalau pernah musafir dekat kawasan utara, Tabuk misalnya, dia hampir dengan Syam, dia tahulah kalau sejuk tu memang susah nak mandi, kalau tambah-tambah kalau musafir. Kalau musafir lagilah, kalau tak ada hotel dan sebagainya, tak ada heater, memang susahlah kalau tengah jalan. Kan? Memang sejuk sangat. Jadi kita tahu keadaan tu. Tapi tengok pada sahabat tadi, dia macam mana dia praktikkan, macam mana Al-Quran mekar dalam hati dia sampai Al-Quran bimbing dia. Dan bila dia balik, dia sampai, dia jumpa Rasulullah SAW, Nabi SAW gelak, Nabi ketawa. Nabi SAW tak nafikan, dan Nabi SAW mengakui ijtihad Amr bin al-As. Itu contoh. Bila kita tengok perkara bid'ah yang berlaku dalam agama, so Al-Quran bimbing kita. Quran bagi tahu kita. Iaitulah apa? Orang yang alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang menyangka mereka melakukan kebaikan. So Al-Quran bimbing. Ada saja ayat Quran yang akan terdetik dalam hati kita bila itu. Sebab kalau kita tengok orang yang hafal Quran, tak semestinya hafal ke semua, tapi ingat ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran akan bimbing dia. Macam mana sekalipun, Quran akan bimbing. Kita tengok macam mana salafus salih mereka dengan Quran. So itu contoh macam mana practically, macam mana Al-Quran tu dapat memberi petunjuk dan dapat mekar dalam hati seseorang. Bukan dengan semata-mata kita baca, kita berbangga dengan bacaan kita berbangga dengan hafalan kita bukan. Tapi dengan sejauh mana kita mengamalkan Quran, itu je. Sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebut kan, orang yang ahli Quran adalah orang yang mengamalkan Quran walaupun dia tak hafal Quran. Nampak? Orang yang ahlul Quran, dia adalah orang yang mengamalkan Quran walaupun dia tak hafal Quran. Maksudnya sebaliknya, orang yang hafal Quran, walaupun dia hafal Quran tapi dia tak amal Quran, itu bahaya dia. Kata orang hari ini, masyarakat kita hari ini lebih terkejar-kejar untuk dapat title hafiz Quran. Tetapi berapa ramai orang yang hafiz Quran, tetapi kita tengok Al-Quran jauh daripada dia. Akhlaknya tak menunjukkan Quran. Tutur cara bicaranya bukan Quran. Tak ada kesan Al-Quran dalam hatinya, dalam wataknya, dalam perwatakannya, dalam akhlaknya, dalam peribadinya, dalam muamalahnya. Wallahul musta'an. Sebab tu kalau kita tengok balik, Nabi SAW sendiri bagi tahu, aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uha. Majoriti munafik di kalangan umat ini adalah orang yang membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran, qurra'uha, yang mahir, bukan yang calang-calang. Sebab itu Khawarij pun mereka mahir baca Quran. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tetapi tak melepasi kerongkong mereka. Tak masuk dalam hati. Kita tak mau. Kita tak mau baca Quran, hanya dekat kerongkong saja. Tak masuk dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu kenapa disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim berkenaan dengan isti'adzah tadi, supaya kita nak kekal kebaikan Quran tadi. Kita sebagai manusia, kita tak akan lari daripada salah dan silap. Tetapi kok mana pun, walaupun kita dah agak nak menyeleweng dan sebagainya, tapi Al-Quran tu akan tarik. Diibaratkan Al-Quran ni macam tali yang mengekang kita. Bila kita nak menyeleweng, Quran akan tarik.
benda tu berlaku bila kita letakkan hati kita ni bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung dengan kalamnya, bergantung dengan Quran. Maksudnya hati kita ni bergantung dengan Quran. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan pergantungan kita, menatijahkan pergantungan kita kepada kalamnya. Kerana Al-Quran kalam Allah. So apa benda yang dapat menghubungkan kita dengan Allah? Kalam Allah, Al-Quran. So Al-Quran yang ada dalam hati kita, Al-Quran yang kita baca, inilah yang nak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita, ibadat kita, itu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda lain lah. So kalau kita tak jadikan Quran ni sebagai penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, so kita nak jadikan apa benda yang menghubungkan kita dengan Allah? Tak ada benda lain melainkan Al-Quran. Sebab itu dalam bulan Ramadan, maka kita kena giatkan fokus kepada pembacaan Al-Quran dan jangan kita disibukkan dengan benda-benda lain. Kalau kita betul-betul nak dapat tadabbur Al-Quran, maksudnya kita nak betul-betul nak habiskan waktu kita, maksudnya kita nak manfaatkan bulan Ramadan ni sebaik-baiknya adalah dengan Quran. Itulah yang sebaik-baiknya. Sebab itu sebahagian ulama mereka mereka ada yang mereka kurangkan majlis-majlis yang lain dan mereka nak fokus pada Quran. Tetapi tak menafikan juga majlis ilmu penting sebab dia nak majlis ilmu. Ada sebahagian ulama lagi yang meneruskan majlis ilmu kerana majlis ilmu tu nak membawa dia untuk memahami Al-Quran dan memberi nasihat, pengajaran dan sebagainya untuk mendatangkan kita kata semangat untuk membaca Al-Quran lagi. Sebab tu adanya kita kata tazkirah, adanya peringatan, adanya majlis ilmu tu masih ada, masih lagi kena ada sebab nak mengingatkan. Sebab tak semua orang boleh baca Quran terus faham kan. Maksudnya balik pada tujuan-tujuan tersebut. Baik. Yang ketiga, wa minha anna al-malaikata tadnu min qari'il Quran wa tastami'u li qira'atihi kama fi hadis Usaid bin Hudzair لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل مصابيح فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته وملائكته فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, antara faedah kenapa kita kena baca isti'adzah sebelum baca Quran, sesungguhnya para malaikat mendekati dan mendengar bacaan orang yang membaca Al-Quran. So, malaikat, bila kita baca Quran, dia akan datang. Sebab itu kita kena faham, kita kena belajar tentang apa itu beriman kepada malaikat. Kita kena tahu apa yang malaikat suka, apa malaikat tak suka. Sebab tu waktu sebelum kita baca Quran, kita nak baca Quran, bersihkan tubuh badan kita, wuduk, kan? Bersiwak dengan, maksudnya prepare dengan sebaik-baik persediaan. Sebab kalau kita dalam keadaan busuk dan sebagainya, macam mana malaikat nak datang? Itu satu juga cara. Macam mana kita nak, satu lagi kalau dalam keadaan yang segar, kita dah ambil wuduk, kemudian kita bersih, kita dalam keadaan wangi, itu lebih baik dah. Maksudnya lebih akan meningkatkan lagi motivasi kita untuk beribadat. Kalau kita dalam keadaan tak bersedia, masih lagi dalam keadaan, maksudnya dalam keadaan yang sama, baru bangun tidur, tak tukar baju, kemudian dalam keadaan busuk dan sebagainya, tak maksud kadang-kadang dia akan, kita takut malaikat tak datang lah dalam bacaan kita tu kan. Ada sebab kerana Nabi SAW beritahu innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Malaikat tu dia akan merasa dia diganggu sebagaimana anak Adam merasa diganggu. Maksudnya disakiti sebagaimana anak Adam rasa disakiti. Terganggu dengan gangguan yang sama macam apa yang boleh menyebabkan anak Adam terganggu. Kalau kita manusia, kita tak suka bau busuk, malaikat pun sama. Itu maksud dia. Innal malaikata yata'adza kama tata'adza banu Adam atau kama yata'adza banu Adam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kat situ penting kita kena, maksudnya bila kita nak amalkan semua ilmu, kita nak praktikkan semua pengamalan, khususnya dalam bulan Ramadan ini, maksudnya semua ilmu tu sebenarnya dia berkhidmat untuk kita. Sebab tu sekarang kita dalam tempoh 12
11 bulan sebelum Ramadan kita menuntut ilmu, kita menuntut semua ilmu. Kita belajar ilmu akidah, kita belajar ilmu sirah, kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu tafsir. Semua tu untuk berkhidmat ketika kita beribadat dalam 1 bulan, iaitu bulan Ramadan. Itu sebenarnya. Selain daripada dia adalah untuk kita berkhidmat untuk waktu kita di dalam kubur nanti dan waktu kita bertemu dengan Allah. Tapi ini antara waktu yang kita nak jadikan semua ilmu yang kita pelajari untuk berkhidmat kepada kita, memberi manfaat kepada kita ketika kita nak beramal. Kan? Baik. Kata Imam Ibn Qayyim, malaikat akan mendekati dan mendengar bacaan Quran, orang yang membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Usaid bin Hudhair ketika dia membaca Al-Quran dan melihat semacam ada awan yang di dalamnya ada macam lampu ataupun cahaya. Nabi SAW pun bersabda, itulah para malaikat. So itu point dia. Cuma kita itu berlaku pada sahabat lah. Kan? Tapi kita mungkin banyaklah halangan yang menyebabkan kita tak nampak benda tu. Jauhnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak melakukan maksiat dan sebagainya. Tetapi para sahabat mereka dah sampai tingkatan mereka adalah wali-wali Allah, sudah tentulah mereka mendapat karamah, kemuliaan dalam bentuk sedemikian. Baik. Jadi ada pun syaitan adalah musuh bagi malaikat. Maka orang yang membaca Al-Quran diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar menjauhkan musuhnya, iaitulah menjauhkan dirinya daripada musuh dirinya dan juga musuh kepada malaikat, supaya malaikat datang kepadanya. Di tempat ini tak akan berkumpul malaikat dan syaitan secara bersamaan. So kalau dalam satu majlis, syaitan dan malaikat tak akan berhimpun. Sebab kedua-duanya adalah musuh. So ini wajah yang ketiga. Kenapa kita kena baca isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak? Baik. Wa minha anna syaitan yujlib ala al-qari bi khiyalihi aw bi khaylihi wa rajlihi hatta yashghaluhu 'anil maqsud bil Qur'an wa huwa tadabburuhu wa tafahumuhu wa ma'rifatu ma arada bihi al-mutakallim bihi subhanahu fayahrisu bi jahdihi 'ala an yahula baina qalbihi wa baina maqsudil Qur'an fala yakmul intifa'il qari bihi fa umira 'inda syuru'i an yasta'idza billahi minhu. Yang keempat, faedah yang keempat kenapa kita kena baca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Syaitan sentiasa akan mengerahkan pasukan tenteranya, sama ada tentera yang berjalan kaki atau tentera yang berkuda, akan mengganggu orang yang membaca Al-Quran. Dia akan kerahkan tentera-tenteranya untuk ganggu orang yang baca Al-Quran. Sehingga tujuan utama pelaksanaan bacaan Quran itu dapat dihalang. Tak dapat terlaksana. Iaitulah apa? Apa tujuan kita baca Quran? Untuk memahami, merenungkan, mentadaburi makna-makna yang dikehendaki oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita apa? Suruh kita faham Al-Quran sebagaimana yang Allah nak. Fahkum bima arakallah. Maksudnya hukum apa dia? Bima arakallah, dengan apa yang Allah Taala nak. Kepada kamu wahai Muhammad, dalam surah An-Nisa kan, apa dia? Allah Taala sebut inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Allah kata litahkuma bainan nasi bima arakallah. Bima arakallah maksudnya apa? Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab ini Al-Quran dengan benar, al-haq, litahkuma bainan nas, supaya engkau menghukum di antara manusia bima arakallah. Bima arakallah, dengan apa yang apa yang dilihat oleh Allah kepadamu, apa yang dikehendaki oleh Allah. Bima arakallah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah kepadamu. Kan? Jadi kita tengok dalam tafsir Tabari disebutkan apa? Litahkum bainan nas bima arakallah, bima anzalallahu ilaika min kitabih. Apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dilihat, apa yang maksudnya apa yang dikehendaki oleh Allah, yang Allah Taala turunkan. Bukan apa yang dikehendaki oleh kita. Maksudnya Al-Quran ni kita kena baca macam mana kita nak faham apa tujuan Allah Taala turunkan Quran ni.
bukan kita faham apa tujuan kita nak baca Quran. Tujuan aku hanya nak dapat sekian. Hanya nak dapat nak seri-seri wajah lah kan. Ada orang nak baca Quran untuk dapat rezeki. Itu apa yang kita nak? Tak, kita nak baca Quran apa yang Allah nak. Nak faham apa yang Allah nak daripada kita. Apa ayat yang kita baca tu, apa tujuan ayat tu. Itu sebenarnya, apa makna tujuan ayat tu. So syaitan dia akan usaha untuk kerahkan tentera-tentera dia untuk halang kita untuk faham apa yang Allah nak. Itu yang dia datang, kau baca Quran supaya orang panggil kau qari. Kau baca Quran supaya orang puji kau sebagai bacaan sedap. Nampak? Kau baca Quran supaya kau dapat tempat pertama dalam ihtifal ataupun dalam majlis bacaan Quran. Pertandingan tu supaya kau dapat nombor 1, supaya kau dapat hadiah sekian-sekian. Nampak? Syaitan datang. Nampak? Kau baca Quran supaya orang boleh kata kau baca Quran. Supaya orang tak kata kau ni malas dan sebagainya. Banyak syaitan akan datang macam tu. Baik. Jadi dia akan menghalang kita untuk melaksanakan tujuan Quran. Itulah untuk merenungkan bacaan Quran kita, tadabbur, memahami dan mengetahui makna yang dikehendaki oleh sang pembicara. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata-kata. Jadi syaitan berusaha keras untuk memisahkan hatinya daripada maksud Al-Quran sehingga pembaca Al-Quran tidak boleh mendapat manfaat daripadanya. Akhir sekali dia tak dapat manfaat tadabbur. Itu yang kita kata tadi. Dia bila dia start dah bila dia lalai ketika baca Quran tu. Isti'adzah dia baca tapi dia lalai. Ataupun dia tak baca isti'adzah. Dia tak hadirkan hati dia ketika itu nak minta lindung kepada Allah daripada syaitan. Dia baca. Ataupun dia baca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedap lah. Isti'adzah tu dia dah baca dah tarannum dah, bayati, tapi dia lalai. Dia baca sedap tapi dia lalai. Tak selamat juga. Lepas tu baca ketika baca isti'adzah tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaupun tak ada tarannum, yang penting hati hadir. Aku minta Allah Ta'ala lindung aku daripada syaitan yang direjam, kerana syaitan ni akan menghalang aku untuk dapat manfaat. Itu niat kita. Bila kita baca isti'adzah, first kita baca. Kita buka Quran. Kita buka mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niatkan, hadirkan hati kita, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada syaitan yang direjam, kerana syaitan ni adalah musuh Allah. Musuh aku. Syaitan ni akan menghalang aku daripada untuk tadabbur, untuk faham ayat Quran. Sebab itu yang penting, bukannya kita a'udzu billahi minasy, yang tu dah syaitan dah datang lah. Duk tarannum yang isti'adzah tu, tarannum punya panjang, kat situ dia dah lalai. Situ dah syaitan dah datang. Isti'adzah pun dah sedap ni, kan? Sudah datang. Terkadang orang tak perasan. Betul, ini orang tak perasan. Dia a'udzu billahi seminit, isti'adzah tu taklah sampai seminit kan, separuh minit, setengah minit punya panjang nak bagi tahu, tapi syaitan tetap datang. Sebab apa? Lalai. Tu belum baca Quran lagi. Itu belum lagi dia dengar orang duk puji-puji Allah. Tak faham tapi Allah. Itu pun sebagai ulama sebut bid'ah. Tak ada macam tu. Kan? Jadi apa benda waktu tu kita kata, bila kita tak faham, bila kita tak hayati, kita tak hadirkan hati ketika sebelum kita baca Quran tu, maksudnya syaitan akan datang dengan pintu-pintu yang mudah untuk dia masuk. Kalau kita suka lagu sebelum tu, nyanyian dan sebagainya, dia akan datang masuk itu. Dia akan memesongkan hati kita daripada tujuan asal pembacaan Quran. Ada setengah orang bila dia dengar bacaan Quran sedap, sedapnya bacaan untuk imam ni. Mesti muka dia mula fikir muka pula. Dia tak fikir tentang ayat yang Tok Imam baca, dia duk fikir tentang, sedap suara Tok Imam ni. Macam makcik tu kan. Sedap suara Tok Imam ni. Boleh buat menantu pula. Dia fikir menantu pula. Fikir muka pula. Kalau yang lelaki dengan yang perempuan lah lagi, itu fitnah pula. Tu pun fitnah.
Bahkan itu lebih dahsyat. Yang lelaki dengar bacaan Quran perempuan lagi. Perempuan pula pergi taranum, buat pula pertandingan. Dia mana nak dengar bacaan Quran, makna ayat tu, dia dengar suara perempuan tu. Syaitan dah datang. Ini kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sebab itu tak boleh. Kan? Itu tak boleh. Sebab itu kita tekankan masalah tentang kenapa ulama tegur tentang masalah taranum dan sebagainya melampau-lampau ni. Apatah lagi dilakukan pertandingan, perempuan pula join. Lagi fitnah. Lagi akhirnya orang tak faham Quran, orang hanya dengar suara. Oh suara ni, oh suara dia ni. Suara ustazah tu, oh ustazah ni. Dibuat perbandingan suara semata-mata. Kemudian lepas baca Quran menyanyi pula. Nasyid. Lagi fitnah. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Sebab tu kita tak pernah apa. Banyak bahat tahfiz yang dibuka tapi kita tak pernah dapat manfaat daripada Quran. Maaf anda cakap. Banyak bahat tahfiz kan. Sebab kita terpesong. Kita tak faham macam mana Al-Quran dibaca dan dipraktikkan oleh ulama salaf terdahulu. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran. Itu sangat kurang waktu tu ketika dalam isu ni. Baik. Sebab itu syaitan akan berusaha keras untuk menghalang hati daripada memahami ayat Quran. So dia akan sibuk dengan suara, dia sibuk dengan benda-benda lain. Itu yang jadi masalah kita hari ini. Baik. Wa minha anna al-qari'a munajin lillahi bikalamihi. Wallahu ta'ala ashaddu adhanan lilqari al-hasan sawt bil Quran min sahibil qainati ila qainati. Wasyaitan innama qira'atuhu syi'r wal ghina. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع ربي قراءته. Baik. Yang kelima, seorang qari membaca Quran. Sesungguhnya dia ketika baca Quran tu dia tengah bermunajat kepada Allah dengan kalamnya, dengan kalam Allah. Sedangkan Allah Ta'ala mendengar bacaan qari tersebut melebihi orang yang asyik mendengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh seorang penyanyi wanita. Sedangkan bacaan syaitan adalah syair dan nyanyian. Kerana itulah pembaca Al-Quran diperintahkan mengusir syaitan dengan memohon perlindungan kepada Allah ketika berjumpa dengan Allah dan ketika Allah mendengar bacaannya. So, bila kita nak baca Quran, kita kena faham Allah Ta'ala dengar bacaan kita. Walaupun kita tak nyanyikan, kita tak lagukan, Allah Ta'ala faham, Allah Ta'ala dengar munajat kita. Syaitan, tugas dia nak menyelewengkan hati kita supaya kita baca Quran, supaya kita dengar Al-Quran macam nyanyian, akhir sekali kita lupa sebenarnya bacaan kita itu munajat kita dengan Allah. Syaitan akan usaha sampai tahap tu. Jangan kita rasa syaitan ni dia ada cuti, dia tak pernah ambil MC. Baik. Soalan, adakah waktu bulan Ramadan syaitan tetap akan ganggu kita apabila kita baca Quran? Ya, syaitan tetap ada. Ada pun hadis yang idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syaitan atau suddifati syaitan atau suffidati syaitan. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Kata para ulama, itulah merujuk kepada syaitan-syaitan yang besar. Syaitan-syaitan yang besar dan tak menafikan adanya syaitan-syaitan yang kecil. Sebab buktinya dalam bulan Ramadan still ada kejahatan. Kejahatan still ada. Bahagian ulama lagi mengatakan yang diikat adalah syaitan, tetapi nafsu yang dibimbing dan dihasut oleh syaitan itu masih ada. Nafsu syaitan. Nafsu yang dibimbing oleh syaitan selama 11 bulan masih ada. Sebagai ulama lagi kata syaitan yang diikat tu hanya syaitan-syaitan yang ketua-ketua syaitan. Adapun syaitan-syaitan kecil masih ada. Itu kefahaman hadis tersebut. Masih ada syaitan. Sebab tu kita kena minta isti'adzah. Walaupun baca Quran, walaupun dalam bulan Ramadan. Baik. Wujudkan nas atau bukti kalau kita nak sesuatu rezeki dari Allah, kita baca Al-Quran untuk dimakbul. Tak ada. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah letakkan tak ada nas lah, kita kata tak ada nas. Kamu nak baca Quran, kamu nak rezeki, kamu baca ayat sekian ataupun surah sekian. Tak ada. Tak ada. Nak rezeki maksudnya apa? Allah Taala suruh apa? Sembah Allah.
dan yakin kepada Allah, itu saja. Dan cari rezeki. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. So Allah Taala suruh kita cari makan apa dia Allah Taala rezekikan. Nabi SAW kata ajmilu fit talab. Perelokkanlah cara kamu mencari rezeki. So dalam tak ada lah kita kata nak sesuatu rezeki daripada Allah kena baca ayat Quran, ada baca ayat tertentu untuk dimakbulkan ayat. Ada yang kata surah Al-Waqi'ah lah, ada yang kata surah ni lah, surah tu tak ada nas. Tak ada nas, kita nak rezeki kena baca ayat ni, ayat 1000 dinar lah, tak ada. Tak sahih semuanya. Tak ada. Baik, tadi soalan tadi tu, adakah firman Allah bulan Ramadan turunkan Quran sebagai surah pertama turun Ramadan, ini surah Al-Alaq. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Ini berkenaan dengan penurunan Al-Quran lah. So ini panjanglah kita nak bahas kan. Tapi secara umumnya, adakah sebabnya surah pertama turun bulan Ramadan ini surah Al-Alaq. Baik, jadi itu kita kena tengok apa pada konteks ayat itulah. Allah Taala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, iaitu merujuk kepada Al-Quran turun daripada langit kepada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat, dan ada juga penurunan ni, maksudnya ada beberapa peringkat penurunan daripada Luhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur ataupun ke tempat yang telah Allah Taala tetapkan sebelum turun kepada Nabi SAW berperingkat-peringkat. So itu ada perbahasan dia. Itu kena tunggu kita bincangkan tentang nuzul Quran nanti. Baik, insya-Allah. Tapi dalam perbahasan kita ni tak akan bincangkan nuzul Quran. Adakah sebab surah pertama turun bulan Ramadan, yakni surah Al-Alaq? Baik, surah Al-Alaq turun bulan Ramadan ke? Kita kena check balik. Check balik surah Al-Alaq adakah turun bulan Ramadan? Baik. Itu bukan itu sebab dia. Sebab dia lain. Bukan. Anda pun tak berapa jelas, tak berapa clear soalan tu. Jadi tak boleh nak jawab kalau tak clear soalan. Soalan tak clear. Surah Fatir ayat 18 apa pula maksud dia? Surah Fatir ayat 18 ayat apa? Mana cek balik. Fatir ayat 18 apa maksudnya? Soalan dia 18, ayat 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u. Okey, soalan tadi berkenaan dengan apa dia, seseorang takkan apa dia, berkenaan dengan sunnah sayyi'ah tadi. Contoh teladan yang buruk tu akan menyebabkan orang tu menanggung dosa disebabkan orang ikut contoh yang buruk pada dia. Baik. Dan apa maksud dengan apakah bercanggah dengan ayat dalam surah Fatir ayat 18 wala taziru waziratun wizra ukhra? Tak bercanggah. Kerana seseorang itu dia tidak akan menanggung beban dosa orang lain tanpa sebab.
Kalau ada sebab dia akan menanggung. Dalam ayat surah Fatihah ayat 18 itu tanpa sebab. Maksudnya contohnya macam anak yang baru lahir, contohnya anak yang baru lahir, dia tak menanggung dosa ibu dan ayah dia. Itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang anak, seorang anak dia tak menanggung dosa bapa dengan mak dia. Dia tak ada dosa warisan. Itu maksud wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi hadis yang kita bacakan tadi, man sanna sunnatan hasanatan sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, itu bagi orang yang menunjukkan contoh yang tidak baik yang menyebabkan akibat contohnya tidak baik itu menyebabkan orang melakukan keburukan tersebut, maka dia menanggung dosa disebabkan dia telah menjadi sebab. Dia menjadi sebab apa? Sebab pada orang itu melakukan dosa. Sebab yang kita kata contoh yang tidak baik tadi. Sama juga macam ibu dengan ayah. Dia tak seorang anak dia tak menanggung dosa ibu dengan ayah dia. Baik. Tetapi kalau ayah dengan ibu dengan ayah dia menunjukkan contoh yang tidak baik ataupun yang telah mengajar dia perkara keburukan, maka ayah dengan mak dia mendapat kita kata bebanan dosa disebabkan oleh dia telah mengajar dan menunjukkan perkara yang buruk kepada anak dia. Itu beza tu. Ayat dalam surah Fatihah 18, wala taziru waziratun wizra ukhra, maksudnya seseorang tu dia tak akan menanggung dosa seseorang tanpa sebab. Tak ada sebab apa-apa tiba-tiba kau kena tanggung dosa suami kau. Isteri ataupun suami pasal menanggung dosa isteri tanpa sebab. Tak boleh. Anak yang baru lahir menanggung dosa ibu bapanya yang melakukan dosa. Tak. Itu maksud ayat dalam surah Fatihah. Tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, itu yang dimaksudkan dalam an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, iaitulah ataupun kita kata keburukan itu boleh mengenai ataupun mengenai orang lain. Maksudnya menyebabkan, contoh macam kita bagi contoh tadi. Kita menunjukkan contoh yang tak baik, maksudnya kena kat orang. Maksudnya kita dapat dosa juga. Maksudnya kita dan keburukan tu dapat pada orang lain. Termasuklah orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Sebab itu mereka akan dapat tanggung. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan ancaman orang-orang yang melakukan kejahatan dan menunjukkan contoh teladan yang tidak baik, dan dosa-dosa orang-orang yang ikut mereka itu akan mereka tanggung. Maksudnya akan disebabkan ikutan yang tidak baik tadi. Itu yang kita maksudkan. Dia tak bercanggah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Aku qauli hadza, insya-Allah kita sambung pada kelas yang akan datang. Kita berhenti pada wajah yang kelima tadi. Faedah yang kelima, bacaan isti'adzah sebelum bacaan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat atas apa yang kita sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.